macam nak fahamkan orang tourism kan. Can you not work out together with dengan MCMC so that they have a better picture of big data punya keperluan? Saya dah cuba nak pergi dekat orang-orang. Jadi apabila dia tengok benda tu ada berkaitan dengan tourism, dia akan refer balik pada tourism. Jadi masalah dengan tourism tu, dia masih ada lagi budaya lama. Bila ada budaya lama, saya susah. Kerana daripada segi, orang kata, pada saya lah, kerana benda ni berlaku dekat mana-mana, even dekat tempat saya sendiri pun, dia tak boleh nak accept changes. Ini yang jadi masalah. Ini akan jadi masalah yang besar kepada kita lah. Jadi sebenarnya, okey, sekarang benda tu dah berubah. Now, world change people to make a change. Because of pandemic ni kan, all the time, people change the world. People change the world. Daripada segi teknologi, jadi pelbagai lah. Dunia berubah. But recently, it's the other way around. World change the people. At one go. Dia kalau macam dulu, dia pergi melalui proses kan. Apabila cerita pasal people change the world, dia akan pergi melalui tahap ke tahap kan. Macam ini, at one go, the whole thing mess up pandemic tu. So, in another way, world actually change the people. Jadi sekarang apa yang berlaku sekarang, everybody in all ways that you have to change. That's what people have been saying, new normal. New normal ni sebenarnya semua kita kena reset. Kehidupan kita kena reset. Penjagaan model penjagaan kena reset. And even kerajaan ni, polisi pun dia kena reset. Jadi when they reset, jadi kita kena fit into dia lah. Pasal tu you talk about new normal. Dia akan sampai satu ketika new tu dah hilang, dia akan jadi normal. Sebenarnya kita pasal new normal tu, kita mengalami, everybody face that process of new normal. Everybody. Why I say so? Pasal kita daripada kecil tu, apabila kita sekolah, kita ubahkan diri kita untuk adapt untuk cara bersekolah tu lah. That's what new normal for us. When they come to normal, then they will go to the next step. They'll be under the new normal, then we go into college, for instance. Cara perubahan, cara kehidupan sekolah rendah tak sama dengan sekolah menengah tak sama dengan universiti. Dia tukar. Every tahap tu dia bertukar. Then dia akan bertukar pula sekali lagi apabila you dah bekerja. The new normal for you. Then, lepas bekerja, dia akan bertukar lagi, new normal dia, apabila you berkahwin. Cara hidup dah bertukar. And then dalam perkahwinan tu dia akan tukar pula kepada new normal apabila you dah ada anak. Cara tu bertukar lagi. Sampailah ujung tahun, ujung umur you. Pasal dia keep on changing. Tapi we have to manage ourselves. Pasal that is individu punya new normal. Tapi yang ni is a pandemic new normal tu is totally different. We have to fit ourselves into apa polisi yang dikeluarkan oleh kerajaan. Apa polisi sekiranya you bekerja tu, you punya majikan tu, dia ada polisi, you kena ikut. Jadi, these are the things that make we change into the situation. Yes. Kalau kita tengok dari segi prospek digital especially dalam tourism, macam nak berkembang. Pada saya, dia kena berubah. Okay, in fact, hari ni punya news, daripada, kalau tak silap, saya sumber daripada Kementerian Pelancongan, yang mengatakan this industry will be back to normal in the next 4 years. In the next 4 years. Hari ni dia keluar dia punya kata berita tu lah, maklumat tu. Dia industri pelancongan ni, dia akan berbalik kepada normal selepas 4 tahun. You're talking about international or local? No, practically as tourism lah, as tourism as per se lah. So, orang itu cakap 2 tahun kan? Jadi sebenarnya kita kena tengok daripada segi industri, daripada segi in totality lah. Dia bukan orang kata datang daripada satu cabang. Dia ada pelbagai cabang. Pasal dia industri ni dia ada dia pillars lah. Dia ada pillars kan? Dia ada 4 pillar. Setiap pillar tu dia ada sub pillar dia. Setiap sub pillar tu dia ada sub pillar dia.
Apabila kita campur kepada yang sub-sub yang dekat massive yang di bawah tu kan, dia akan ada ribuan orang kata produk-produk yang ownership tu datang daripada operators lah. Pasal every owner tu, every operator tu dia ada dia punya own produk yang dia akan develop. Jadi apabila dia ada dia punya own produk tu, pasal tu dia come under the whole industry, kita categoriskan into 4 pillars. Jadi yang pillar tu pula, dia mungkin saya bagi salah satu contoh pillar tu kan. Salah satu pillar tu dia pengangkutan. Pengangkutan pula dia ada pecahan pula. Pengangkutan udara, darat dan air. Udara pula dia pecah pula lagi kepada 3 jenis pengangkutan udara. Dia ada full service airline. Dia ada low cost airline. Dia ada charter. Even macam full service airline pula, dia ada beratus full service airline. Charter pun dia ada beratus charter airline. Charter ataupun low cost airline. Dia ada setiap orang kata mode of transportation yang bahagian udara tu dia ada ratusan. Dia itu pun ada beribu yang datang daripada udara. Then dia ada air. Air pula dia ada 3 juga yang berkaitan dengan penumpang. Yang pertama boat operator, pengusaha boat. Yang kedua ferry. Yang ketiga cruise. Boat operator tu ratusan ribu. Merata-rata kat dunia, ratusan ribu. Ferry pun banyak, beribu. Super juga macam cruise, beribu. Itu air. Kalau darat tu, lebihlah banyak. Kalau darat tu, termasuklah taksi, bus express, kereta api. Lepas tu pula, dia ada even bicycle, motorcycle tu is part of transportation. Kerana kalau macam you pergi dekat macam island yang remote, yang area tu kan, yang ada sewa untuk basikal, sewa untuk motor, those are the things that were required. And even, you talk about cable car, it is mode of transportation because transportation ni sebenarnya pengangkutan yang membawa you kepada point A kepada point B. Tak kira apa saja. Even binatang pun boleh menjadi salah satu mode of transportation. Contohnya kuda, contohnya camel, unta, contohnya keldai. Because tempat-tempat yang tak ada jalan tu, you perlukan, kata, binatang-binatang ni kan, haiwan-haiwan ni, untuk bawa you pergi kepada point A, kepada point B. You just imagine, macam-macam. Itu kalau nak go into detail lah. Itu daripada segi pengangkutan saja. Saya tak cerita lagi benda yang 3 lagi tu. It is a lot. Jadi, macam mana kita nak manage benda ni? Macam mana kita nak menguruskan benda ni? We need to have a proper system. Sebenarnya sistem, apabila benda tu datang, benda yang masif, this are the thing. Sebenarnya kalau nak cerita daripada segi pelancongan kan, kita ni sebenarnya tak ada perubahan daripada segi produk, daripada segi servis. Kalau macam you pergi dekat Langkawi tu, you pergi dekat pulau tu, hotel, shopping, dekat bahagian pantai, aktiviti semua sama. What make difference? The way to sell it. Sistem. Macam mana nak menguruskan benda tu, macam mana dia nak pasarkan benda tu. Itu yang sebenarnya yang buat berlainan. Sekarang, dunia ni berubah disebabkan oleh sistem yang orang kata adapt dalam situation sedemikian. Jadi dari segi capability kerajaan sekarang kan, orang kata moving to fully utilize digital konsep digital. Ada ni tak? Pada saya, kerajaan tu memang ada niat, memang dia nak buat. Tetapi dia punya pemahaman dan daripada segi implementer tu yang sebenarnya menjadi masalah. Dia yang paling penting pada saya is pemahaman. You have to explore supaya orang faham, especially yang nak develop benda ni. Dia lebih kepada, yelah, bila cerita pasal digital, kita sekarang dah cerita pasal 5.0. Sebenarnya kita yang 2.0 pun betul-betul tak complete lagi. You nak go into something. Banyak benda tu. Dia setiap industri perlukan sistem. Saya lebih kepada pakar daripada segi pengurusan sistem di bahagian pengembaraan, pelancongan dan pengembaraan. Because pasal you nak buat sistem tu, you kena faham the infrastructure of the industry. You need to understand that. Infrastructure tu dia datang daripada segi produk-produk lah. Okey, apabila dah ada produk tu, macam mana nak manage produk tu? You kena ada satu mekanisme, satu sistem. Satu apa dipanggil infrastructure. You kena ada infrastructure. Lepas ada infrastructure tu, baru you datang with the system.
Because system tu, you tak boleh nak develop macam tu saja. You kena develop based on infrastructure. Contohnya, apabila nak develop sistem, contohnya apa yang saya develop kan. Nombor satu, you kena ada model. Model dia untuk kita ke industri. Nombor satu, model. Nombor dua, you kena ada modul dia pula. Dalam satu model, dia ada banyak modul. Dia ada banyak modul kan. Okey. Dalam banyak modul pula, dia pula ada banyak komponen. Dia pecah tu. Dalam banyak komponen tu pula, dia ada banyak segmen. Daripada banyak segmen tu pula, dia pecah satu lagi seperti satu segmen, dia banyak item. Lepas tu pula, setiap item pula, dia ada punya flow. Then the next one, you must have something to map. Mapping. Then baru you boleh. Jadi dia ada banyak tahap-tahap. That process tu kena tahu. Kalau tidak, you tak boleh buat. That's what apa yang dia nak buat. Adakah itu yang menyebabkan kerajaan kita membenarkan promosi Agoda terus bagus? Dia sebenarnya kerajaan sendiri probably mungkin dia tak ada sebenarnya mungkin ada kan. Mungkin they don't have the right people ataupun the right people that who can orang kata lead this thing. Macam kebanyakan di dalam mungkin kementerian pasal benda ni benda baru, benda ni very massive. Dia datang dengan very structured. Yang ini dia tak ada sampai dekat-dekat tu. Jadi saya pun sebenarnya saya dapat tu informasi-informasi, pengalaman pengetahuan yang ada tu melalui pengalaman yang saya ada dalam 30 tahun lebih. Jadi apabila you faham daripada segi infrastructure, that's what you systemizekan benda tu. You systemizekan benda tu. Pada pasal sistem ni dia ada tiga level. The first level is the owner of the system. Maksudnya kalau macam you ada produk apa-apa, kata macam you ada hotel kecil. Dalam hotel kecil tu, dalam hotel pula you perlu ada sistem untuk manajemen hotel. You kena ada you punya administrative punya software dia, accounting software dia, dia kata macam dia punya housekeeping punya software dia. Dia probably mungkin untuk dia punya inventory punya kata software dia. Itu dia kena ada sendiri. Okey. Saya datang on the next level, which is saya akan tarik dia punya inventory sahaja. Dia inventory, dia punya bilik yang ada tu kan, bilik inventory saya akan tarik. Jadi saya akan pergi kepada semua sistem-sistem yang berkaitan dengan travel dan tourism tu, saya akan tarik inventory. Bukan hotel, transportation, entrances, restoran. Saya tarik inventory. Apabila saya tarik inventory itu, pasal tu saya churn and jual kepada dari masuk dalam saya punya marketplace tu. The e-marketplace tu. Yang itu ia akan keluar kepada dia punya e-commerce tu. Itu saya punya apabila saya dah keluarkan tu, that is where saya pun ada satu lagi elemen yang saya ada big data. Saya ada big data. Jadi apa yang saya tarik, apa yang saya buat berdasarkan pada orang yang nak beli tu kan, siapa, daripada mana, umur berapa, lelaki ke perempuan. Jadi saya tahu klik, dia pergi dekat, dia banyak pergi dekat, klik dekat produk mana. Semua tu is all into big data lah. Yang saya boleh createkan data, yang itu yang kita boleh bagi balik pada kerajaan. Pasal kerajaan perlukan benda ni, especially Tourism Malaysia, untuk dia study, okay, kalau dia tahu, okay, ini klik ni banyak, and then dia akan recommendkan kat operator tu banyakkan produk-produk sedemikian kerana orang tu pergi klik kat situ. Jadi benda-benda itu kita ada semua benda tu. Okay, Dato' bercerita balik orang kata kelemahan dari segi pengurusan kerajaan apabila membenarkan Agoda sebenarnya apa kerugian saya at this juncture sebenarnya saya bukan orang yang boleh cakap daripada segi industri lah, kerana probably mungkin siapa yang lead ataupun the industry player, especially association tu, actually these people are the one should be. Tapi saya cakap daripada segi pengalaman saya, sebelum ni saya pun belong to the industry, saya sebagai presiden, and saya pula dah orang kata terjerumus dalam bidang pelancongan ni dah 30 tahun lebih. Jadi apa yang saya lihat, dia ada banyak masalah-masalah tentang di mana kita berada sekarang. Kita berada, especially pula dalam keadaan sekarang ni, dia lebih banyak kepada digital punya support. Dia perlukan digital.
Jadi negara kita sebenarnya dia tak ada digital ni betul-betul boleh support the industry. Saya zoomkan, saya fokus dekat travel and tourism industry kan. Kita punya negara, dia perlukan 2 platform yang patut ada dah. Platform yang pertama adalah e-marketplace. Yang kedua adalah e-commerce. Okey. Marketplace ni sebenarnya dia adalah tempat platform untuk pengumpulan data produk dan package. Dia kena ada. Dia boleh ada ribu dekat sini platform ni kan. Jadi apabila dia dah ada dekat sini, senang untuk dia pushkan kepada e-commerce, kerana dalam e-commerce dia boleh ada beribu jenis branding, beratus branding, satu branding, dua branding, ratus branding, ribu branding, dia boleh. Kerana apa saja branding yang dia ada ni, dia akan ambil daripada marketplace yang tadi tu. Jadi dia ada macam-macam lah. Itu daripada segi apabila kita nak buat penjualan, sebenarnya dia ada 2 cara lah. Yang pertama, produk ni sesuai untuk market mana, melalui dia punya e-commerce lah. Ataupun market ni perlukan produk apa. Jadi cara kita nak jual tu sebenarnya dia melalui 2 cara. Adakah produk ni suit to what market, ataupun this market require what product. Dia boleh pilihkan. Jadi daripada situlah kita bangunkan berdasarkan kepada yang 2 ni lah. Kalau you nak pergi cari yang pertama, you buat model cari yang pertama. Kalau yang cari yang kedua tu, buat cari yang kedua tu. Buat whatever it is, dia datang daripada 2 main platform tu. So maknanya memang betul lah sebenarnya Malaysia ada platform tu sebenarnya. Malaysia tak ada. Dia tak ada. Platform yang ada sebenarnya banyak orang platform-platform tu datang daripada luar. Kita tak ada. Yang itu yang kita develop, yang sebenarnya kerajaan perlu ambil benda tu. Mungkin kalau nak ambil dengan orang tak ada masalah, tapi apa yang saya tahu dekat Malaysia ni tak ada orang yang ada benda tu. Kerana kalau nak buat benda tu, dia bukan boleh buat benda yang orang kata ambil yang kata dia kena ada punya base. Pasal tu apabila kita mulakan platform ni kan, dah lebih kurang dalam 8 tahun apabila kita develop ni kan, kita mula daripada scratch, daripada kosong. Jadi apabila kosong tu senang kita nak manage. Apabila kita develop into the next stage tu, kita dah tahu apa nak. Dia go step by step kan. Tapi kalau nak pergi terus develop yang kat tengah-tengah tu, dah tak boleh, agak susah. Pasal dia tak ada dia punya base dekat bawah tu untuk support. Yang itu yang cerita pasal modul, komponen apa semua kan. Jadi kita based on those. So dari segi kerugian government, apa kerugian yang kerugian kerajaan tu daripada 3 elemen lah yang mungkin kerajaan tak sedar. Yang pertama, apabila kita beli produk kita sendiri melalui platform, melalui online, katalah hotel dalam negara, duit yang kita beli, yang kita bayar tu melalui kredit card tu akan disalur keluar dan masuk balik. Jadi apabila di keluar dan masuk balik, kerajaan akan rugi daripada segi dia punya currency exchange lah. Dia 2 kali, dia keluar, lepas tu dia beli balik. Jadi benda tu kerajaan rugi beratus juta kat situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kerajaan rugi daripada segi pembayaran cukai perniagaan. Kerana platform-platform yang ada jual dalam negara kita yang offer tu kan, dia tak register di negara kita. Kerana dia bukan rakyat kita yang develop this platform. Dia datang daripada luar, jadi apa saja duit keuntungan yang dapat, dia tak perlu bayar cukai untuk negara kita kerana dia tak, orang kata, register dekat negara kita. Dia di situ pun kerajaan rugi beratus juta. Dan yang ketiga, yang kerajaan rugi ini is going to be a future, sampai bila-bila lah dia akan rugi kalau macam dia tak buat benda yang saya sebutkan tadi, adalah dia akan hilang data. Data apa yang data yang orang kata membeli produk melalui platform tu, online tu, dia akan ada data dia masing-masing. And data tu dipecah-pecah lah, macam katalah contohnya Agoda. Agoda dia ada data, walaupun hotel, dia ada macam-macam hotel, tapi salah satu platform yang jual hotel adalah Agoda. Jadi Agoda dia ada dia punya market dia, and dia boleh keluarkan data yang orang beli melalui platform dia. Macam Booking.com ada data di sini juga. Trivago ada data di sini juga. Expedia ada data di sini juga. Dan hotel tu sendiri pun ada data di kat sini. Pasal tengok daripada mana orang tu belilah. Jadi daripada situ kerajaan dia tak boleh nak manage. Dia tak tahu maklumat-maklumat yang lengkap dari mana datangnya.
Dia tak boleh nak obtain lah Dia data tak tu boleh. sebenarnya. Dia tak boleh. Jadi apabila dia tak boleh. Jadi dia tak boleh nak manage, dia tak boleh nak control, and dia tak boleh nak rancang apa yang perlu dia buat melalui data-data yang dia boleh dapat daripada as a whole lah. Itu saya cerita daripada segi hotel. Produk pula dia ada beribu. That mean dia ada beribu-ribu lagi data yang kajian tak boleh nak dapat. Itu belum kira lagi produk pembelian tiket kapal terbang apa semua tu. Pemilihan orang kata untuk beli tiket kapal terbang. Lepas pada tu pula untuk tiket-tiket yang dibeli, katalah contohnya tiket bas. Lepas pada tu pula package. Lepas pada tu pula tiket-tiket dos yang nak masuk entrance dekat theme park apa semua kan. Jadi dia tak boleh pasal very messy. Very messy. Inilah dia punya jalan penyelesaian yang kita ada tu, dia punya pengumpulan data untuk produk dan package dengan dia punya e-commerce tu. Sebenarnya kita boleh control and kita tahu. Seperti mana dekat negara China, dia control daripada awal. Jadi siapa-siapa nak jual produk dia dekat luar negara, bukan dia tak boleh jual, dia boleh jual, tapi dia kena melalui masuk local platform data yang dia control. Jadi yang local tu mungkin kajian punya. Kita cuma boleh bantu kita buat platform tu untuk kajian dapatkan maklumat-maklumat yang saya nyatakan tadi lah. So, selain daripada sini kan ada tak negara-negara lain macam Datuk Seri pengalaman dalam bidang pelancongan ni, yang kata di seluruh dunia. So jadi mungkin Datuk boleh tengok negara-negara lain yang sebenarnya dah mula control data-data macam kebanyakan negara-negara yang ada, dia dah start dah bermula awal menuju ke arah digital. Dia dah spend a lot of money into digital. Contohnya daripada segi negara jiran kita lah. Contohnya daripada segi Singapura ataupun Thailand. Ataupun sekarang Indonesia is into that as well lah. Apa yang saya tahu, mereka telah masuk ke era digital di mana saya cuma ambil salah satu mungkin satu sudut saja, satu perkara saja, pasal dia ada beratus perkara lagi ya. Mungkin salah satu perkara tu daripada segi kedatangan pelancong-pelancong ke negara dewan tu, dia boleh dapat dia punya informasi, dia punya data melalui real time. Dia klik aja dia dah tahu berapa orang masuk hari ni. Kerana dia punya ni is live. Pasal dia ada sistem, dia ada platform. dia control lah Dia tahu, okey dia tahu. Dia akan tahu okey. Macam dekat negara kita punya maklumat tentang kedatangan pelancong ataupun kedatangan pelawat dekat negara kita, apa yang saya tahu adalah 3 bulan yang dulu, kerana kita masih lagi buat manual. Dia pada inilah pintu masuk negara kan. Dekat Malaysia dia ada banyak pintu masuk negara. Kita mungkin tak sedar. Kalau macam dekat sebelah semenanjung Malaysia, dia boleh kontrol. Dia tak banyak kerana ada pintu masuk tertentu sajalah, melalui laut, udara dan darat especially melalui darat lah. Macam dari laut tu dia dah ada port tu lah. Port tu dia dah tahu okey, dia masuk dia melalui immigration. Itu pun yang melalui immigration, itu yang setengah tu yang datang sebagai pendatang haram tu, itu pun ada susah. Tapi itu tak ada masalah, itu masih lagi dikontrol. Tapi daripada segi kenyataan, pintu masuk yang kita ada di sebelah Sabah dan Sarawak tu, dia punya border tu, sempadan tu dia panjang. Jadi di situ dia susah. Kecuali kalau macam dia ada macam satu pos di mana dia ada pagar yang kontrol sempadan tu kan, dia senang dan elah. Jadi yang orang masuk keluar melalui Sabah Sarawak tu memang banyak lah. Tapi di Malaysia tu sendiri pun sebenarnya, kalau kita nak dapatkan daripada segi data informasi yang orang boleh masuk tu, kita boleh dapat at real time melalui, sebenarnya immigration tu dah ada. Tapi saya pun tak tahu kenapa maklumat-maklumat daripada immigration tu, saya tak tahu lah macam mana dia punya proses tu, kenapa dia ambil masa sampai 3 bulan untuk orang kata diberitahu, difinaliskan, baru diberitahu kepada mungkin public ataupun untuk buat report. Okey, 3 bulan sebelum ni baru kita dapat dia punya ni why. Maknanya kalau kita buka dekat website pun kita nak check the real time. Dia tak boleh. Okey, mungkin kalau kita tak boleh check pun tak ada masalah, tapi mungkin pihak Tourism Malaysia tu sendiri dia sebenarnya boleh dapat, kerana saya pasti daripada segi maklumat tentang visitors kepada negara kita, especially melalui udara, laut serta darat, especially dekat sebelah semenanjung Malaysia tu, dia tak ada masalah besar. Yang tu you can get at real time lah. Real time. Jadi mungkin
saya pun tak tahulah, probably mungkin ada dia punya sebab-sebab tertentu. But pada saya, daripada segi pemahaman saya dari bentuk digital punya approach tu, sebenarnya kita boleh buat seperti mana negara Thailand dan negara Indonesia dan Singapura. Pasal benda tu dah ada dah bertahun sebelum ni. Jadi kenapa kita masih lagi tidak menuju ke arah itu untuk dapat maklumat-maklumat dengan tepat dan lengkap. Kerana apabila kita ada digital, dia punya konsep semua dia akan jadi very transparent. Jadi mungkin setengah-setengah orang dia tak suka ada transparansi tu, kerana mungkin dia nak, orang kata nak control ataupun dia nak sorok sesuatu tu, itu kita tak tahulah, mungkin ada sebab tertentu kan. Tapi pada saya benda tu is in general. Pada saya tak ada masalah, kerana sama ada you pun boleh come up with a report kan. Report untuk katalah macam khasnya kedatangan pelancong, lepas tu perbelanjaan pelancong. Jadi benda tu is very normal. Benda tu dan benda tu daripada security wise pada saya dia lebih kepada lah. Dia tak dalam kata benda ni boleh orang kata menjejaskan negara sekiranya maklumat dia terkeluar kan. Pada saya itu lebih kepada orang kata report, dan orang ramai pun sama ada dia akan tahu juga kan. Cuma daripada segi keberkesanan tentang you nak delay ataupun you nak buat real time is something that mungkin dia ada sebab-sebab tertentu lah. And pada saya kalau tengok negara-negara yang lain, dia tak ada masalah keluarkan dia punya report kan. Okey, Datuk tadi Datuk cerita Datuk dah develop satu sistem yang dah 8 tahun Datuk buat. So Datuk cerita ngasih. Okey, sebenarnya sistem yang saya develop tu dia mewakili industri ya. Dia sistem tu kita ada satu syarikat entiti sendiri yang khusus develop untuk travel and tourism punya platform. Jadi platform tu sebenarnya kita ada 3 orang kata komponen di dalam tu. Yang pertama adalah travel technology platform. Yang kedua adalah travel and tourism big data. Yang ketiga adalah IoT, Internet of Things. Okey. Apa yang kita ada sekarang yang dah go live sebenarnya adalah yang platform pertama, which is travel technology platform, sama juga dengan dia punya travel and tourism big data. Kalau kita pergi kepada travel and tourism platform tu, sebenarnya dia pula ada 3 sub komponen di dalam tu lah. Dia ada the front component, mid component and back component. Okay, the front component tu adalah booking engine. Ya, booking engine tu pula dia ada dia punya flow. Daripada booking engine tu sampailah kepada payment gateway. Dia punya complete flow tu dekat situ. Jadi macam booking engine tu pula, kita ambil dia punya inventory produk-produk tu masuk dalam kita punya main booking engine tu, di mana kita mengumpul lebih daripada 1 juta produk dalam kita punya booking engine. Semua 1 juta produk tu kita jual dalam bentuk real time. Maksudnya kita tak payah call nak dapatkan dia punya confirmation apa semua kan. Jadi booking engine tu dia klik aja dia dah jual. Lepas tu terus bayar. Yang itu yang kita develop untuk the front. Okey, itu dekat yang itu yang booking engine tu dia punya front end. Mid end kita pun develop CRM dengan ERP. Customer Relationship Management, sama juga dengan ERP, Enterprise Resources Planning. Yang itu kita develop untuk suit to certain market. Itu kita ada yang mid end. Dan kita pun ada back end. Back end tu dia punya accounting system. Jadi apa saja yang dijual melalui yang front end melalui booking engine tu, dia akan post straight kepada dia punya accounting system. Dia akan buat dia punya P&L at real time. Jadi kita dah ada is end to end punya solution, di mana macam model penjagaan saya, kita perlukan benda tu. Jadi apa yang kita perlukan sebenarnya tempat-tempat lain ataupun syarikat-syarikat lain pun perlukan benda tu juga. Nah, itu daripada segi syarikat lah. Tapi kita pun ada develop yang lebih atas daripada syarikat, adalah ini untuk kerajaan. Kerajaan pun boleh menggunakan sistem ni, di mana dia boleh kontrol daripada segi platform yang kita ada tu lah. Okey, daripada segi platform, travel technology platform tu sebenarnya, kita tengok banyak benda yang kita boleh pergi, kerana dia mewakili kepada semua pasaran. Dia ada 5 pasaran utama di sini, iaitu B2B, B2C, B2E, B2G and OTA. Okey. B2B adalah business to business.
So kita jual ataupun kita salurkan kita punya produk tu kepada another travel company yang mengguna pakai kita punya solution. Okay. Then kita ada B2C, consumer, kepada orang ramai. Retail. Then kita ada B2E, enterprise. Enterprise tu khas kepada corporate yang menggunakan solution kita. Corporate tu apabila dia menggunakan solution kita, dia boleh buat pilihan tentang produk apa yang dia nak dengan harga yang dia boleh bandingkan antara satu sama lain. Bukan itu saja, and kita come up with the reporting. Reporting, that means siapa yang pergi belanja banyak mana, di mana dia pergi. Jadi syarikat tu dia boleh dapat maklumat untuk dia simpan dia punya data maklumat tu untuk dia punya budget, for instance. Yang itu kita ada. Ataupun untuk monitoring punya purpose, untuk B2E. Dan kita pun ada B2G, government. Similar macam saya cakap dengan B2E juga, dia lebih kurang konsep yang sama. Cuma dia punya flow tu yang lain lah. Dan yang ketiga, yang akhir sekali, yang kelima tu is OTA. OTA is online travel agent. Macam mana online travel company yang ada di mana macam Agoda, Booking.com, sama juga yang kita buat tu lah. Okay, then dia pergi balik kepada yang 5 pasaran tu. Yang pertama tadi B2B, kita pun ada pecahan lagi kepada B2B tu. Kerana dia ada jenis perniagaan yang orang nak masuk dalam bidang pelancongan ni, bidang perniagaan pelancongan ni, kita ada model tu. Kita boleh cater untuk wholesale, untuk agent, untuk kios, untuk freelance that work from home, untuk membership program, samalah sampai ke consumer. Jadi setiap tahap tu kita akan bagi commission berdasarkan di mana tahap dia akan berada. Jadi kita dah pecahkan daripada segi model-model perniagaan tu lah. Datang daripada jutaan produk tu masuk ke dalam ni. Jadi this is how we work. Segmentai. Okey, mungkin kita boleh tahu dalam bidang model perniagaan hotel, dia ada 2 jenis. Mungkin orang tak perasan. Okey, kita pernah dengar macam Agoda, Booking.com, Airbnb, semua. Sebenarnya dia tu ada dia punya konsep masing-masing lah. Konsep masing-masing lah. Okey, kalau saya tak tahu, mungkin you pernah dengar tak Oyo Hotel? Oyo Hotel. Oyo Hotel ni adalah satu model baru di mana hotel model ni dia berjaya kalau nak compare dengan hotel-hotel yang ataupun model yang dengan Agoda, Booking.com. Dia sebenarnya dalam hotel ni dekat apa yang saya nyatakan, dia ada 2 jenis dua model. Dia ada 2 model. Satu model dia datang daripada booking engine. Booking engine tu Agoda, dia ada booking engine di sini, dia jual hotel-hotel yang register under Agoda. Super juga dengan Booking.com dan lain-lain lah. Termasuk juga Oyo Hotel. Okey. Satu lagi komponen yang model-model lain tu tak ada, yang OTA yang lain tu tak ada, yang ada pada Oyo, di mana dia lebih, orang kata, banyak orang nak ambil dengan dia model tu kerana dia ada benda yang kedua ni lah. Benda yang pertama tu adalah booking engine. Jadi kalau kita nak book hotel Oyo, kita masuk Oyo punya website, dia akan keluarkan semua Oyo Hotel. And Oyo Hotel tu sebenarnya dia punya market is more into middle and smaller hotel. Dia tak pergi middle and besar. Dia pergi middle and smaller hotel. Okay. The beauty of Oyo yang dia ada ni, dia ada satu model lagi tu, dia providekan dia punya hotel management platform. Maksudnya booking engine dia ada, satu lagi dia bagi hotel management platform tu untuk diguna pakai untuk hotel-hotel kecil ni untuk manage dia punya hotel. Jadi bisa dia manage hotel, dia tolong jual. Which is Agoda tak buat, which is Booking.com tak buat, dan semua tak buat. Okey. Kenapa saya mention tu? Saya nak relatekan benda tu apa yang saya buat. Platform yang saya buat tu sebenarnya kita ada booking engine untuk kita bagi kepada travel company, dia jual atas nama dia. Produk yang kita bagi tu dipanggil white label. Dan satu lagi macam mana Oyo ada, dia punya hotel management platform tu, saya ada travel management platform untuk diguna pakai oleh travel company, and you boleh pakai sistem ni. Tak ada siapa yang ada lagi benda tu di mana-mana.
And I could say this is the first in the world yang kita ada combine dua. Satu daripada booking engine yang kita ada, campur juga dengan travel management platform yang kita bagi kepada travel company, especially yang middle and smaller travel company. Jadi these people, dia tak payah nak engage ramai orang, nak gajikan ramai orang, nak buat benda-benda, kerana semua benda-benda ni dibuat di support oleh sistem. So maknanya kira package tu dah lengkap lah sebenarnya. Dah lengkap, is end to end lah. Itu untuk travel company. Jadi itu model yang saya bagi tu untuk travel company. And kita ada bermacam-macam model. Jadi macam saya cakap lah, apabila kita punya technology company, kita punya market untuk travel company, itu yang kita ada. Kemudian untuk consumer yang kita ada juga. Kemudian kita pun ada macam-macam lah. Kita ada solution untuk corporate, solution untuk government. Kerana kita guarantee siapa pakai platform ni, dia akan mengurangkan dia punya perbelanjaan travel tu sekurang-kurangnya daripada 10 sampai 30% dia punya saving dia akan dapat. And kita akan tunjuk kerana apa yang ada is all live. Bukan kita saja cakap. Bisa kita cakap, kita tunjuk bukti yang ada tu, this is what you're going to get. Bukan saja daripada segi orang kata perbandingan. Yang the beauty tu, reporting you akan dapat, which others don't provide to those people lah. Jadi segi solution tak kan? Saya rasa solution ataupun platform Dato' Ali ni boleh tak untuk menyelesaikan masalah yang kerajaan ada, especially dia ada platform-platform luar. Inilah sebenarnya boleh membantu. Jadi saya galakkan supaya banyak platform-platform yang datang daripada lokal untuk orang kata kita sama-sama bangunkan benda ni. Tapi dia akan ambil masa lah. Jadi macam kita dah buat awal, kita dah siap benda tu kan. Jadi probably mungkin ini boleh jadi satu macam role model, ataupun dia boleh jadi macam satu apa dipanggil pilot project untuk kerajaan buat supaya orang pun boleh ikut seperti mana yang kita nak buat ni. Kerana apa yang kita buat sebenarnya adalah untuk kebaikan negara, khasnya untuk kerajaan orang kata menguruskan the industry melalui platform yang kita dah bangunkan tu lah. Especially domestic tu Domestic, inbound, practically semua sekali. Jadi sebenarnya kita dah ada orang kata master model. Jadi kalau dia nak buat apa in between pun just bagi tahu, and kita akan shoot tentang apa yang diperlukan oleh kerajaan lah, khasnya lah. Tapi untuk business, dia ada untuk business. Jadi macam-macam lah sebenarnya, we can do anything daripada platform yang kita dah develop tu.